isu penghinaan agama ni lately ni makin jadi-jadi lah. Apa pandangan? Dia adalah kerana generasi. Saya memang satu generasi. Kalau dulu kita ambil pada pasal agama ni, kita ambil general lah, semualah. Tapi saya akan cerita pasal sudut Islam dulu, sebab Islam yang sedang banyak dihina pada saat ini. Kita tak tengok orang Islam pergi hina agama lain. Cuba tengok, pergi cek. Pergilah cek dekat negara-negara luar pun tak ada lagi kita dengar orang Islam pergi kutuk Kristian, orang Islam pergi kutuk agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Tak ada. Semua yang mereka nyatakan adalah berkaitan dengan hadis dan berkaitan dengan betul-betul yang dirujuk daripada Al-Quran dan nas-nas yang betul. Tak ada lagi cakap kata dia orang contohnya jumpa yang dikata orang Kristian ni memang semua masuk neraka. Tak pernah kita dengar. Orang Hindu semua masuk neraka. Takkan berlaku. Jadi sebab tu lately ni kenapa jadi macam ni, generasi ini dah semakin hilang adab. Saya nampak memang adab, kerana saya nampak macam ni. Masyarakat sekarang ini, saya tak tahu apa yang masyarakat sedang terapkan kepada anak-anak. Generasi yang ada sekarang ni adalah generasi yang datang daripada 20 tahun yang lepas punya generasi kan. Adalah pada tahun 2002 punya generasi kan. Sekarang ni kiranya 2002 ni bukanlah lama sangat, 20 tahun lepas. 2002 tu negara kita pun memang dalam keadaan baru lepas kestabilan ekonomi dan sebagainya kan. 2022. Ini adalah generasi yang pada tahun 2002 kan. Waktu itu mungkin mereka masih lagi mengekalkan adab yang kuat dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita tengok, ada tak kita lihat orang-orang muda jalan depan, orang tua tunduk lagi. Kalau isap vape tu, yelah, saya tahulah isap vape tu semua okey, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai isap vape nampak orang tu, maksudnya tidak lagi menghormati. Kalau zaman-zaman dulu kita merokok, kita sorok. Kena memang kena, tapi kita sorok. Sekarang ni saya nampak kat pintu pagar sekolah pun isap rokok depan pintu pagar, tak ada apa. Dan sebab itu saya nampak ini adalah kerana generasi yang sekarang ni sedang membangun generasi terlalu moden, sangat moden. Dan ini sangat bahaya, terlalu membahayakan keadaan yang di mana. Bayangkan generasi 10 tahun lagi macam mana yang datang, apa generasi yang tak pernah pentingkan maslahan Islam ni, yang tak pernah pentingkan perpaduan ni. Lantaklah apa nak jadi, liberal lah, itulah kan, minum arak boleh secara terbuka, tak ada benda. Jadi itu dia yang kita akan dapat. Generasi yang akan datang ni generasi yang akan memimpin. Kenapa? Sebab dia semua manusia. Ini semua manusia. Bila semua manusia, apa akan terjadi? Manusia-manusia inilah yang akan duduk dalam jabatan-jabatan kerajaan. Manusia inilah yang akan duduk dalam kepimpinan dalam parti. Manusia ini yang akan duduk daripada kepimpinan dalam syarikat-syarikat swasta, bank, apalah semua jabatan agama Islam ni. Semua generasi yang sekarang ni. Cuba tak beritahu dengan saya berapa ramai orang yang suka kepada agama yang ambil jawatan. Tak ramai. Yang belajar agama, yang balik Malaysia nak pergi jawatan, tak ada. Yang pergi belajar di Tarim tu, di Darul Mustafa, yang duduk dengan Habib Omar semua tu, yang balik Malaysia yang nak duduk dalam jabatan, tak ada. Sebab tu saya nampak dunia sudah dipenuhi. Saya nampak inilah, pemerintah sudah dipenuhi daripada orang-orang yang bukan inginkan perubahan kepada rakyat dan kepada penguatkuasaan terhadap agama itu lagi. Mereka hanya mementingkan, saya tak nampak orang pentingkan diri sendiri. Saya nampak mereka hanya buat apa yang dah ada. Tak nak lagi perubahan, tak mahu peningkatan. Mereka hanya pandang kepada apa yang nak dipamerkan kepada masyarakat ni, supaya masyarakat untuk sokong mereka untuk PRU akan datang. Yang hina agama baru ni kan, macam brother tu buat kan, hina Nabi 02. Macam mana kita nak bendung lagi daripada jadi lagi bang? Sebab itu saya nampak undang-undang kena tegas. Undang-undang kena tegas. Maksudnya kena jadi satu contoh dan iktibar. Contoh kes macam tu kan, paling kurang bagi dia rasa duduk dalam penjara setahun. Orang-orang yang suka buat komedian dalam penghinaan ni, dia tidak akan nampak dia membuat jenayah. Sebab tu dia berani bercakap macam tu. Kalau orang buat jenayah, contohnya rompak, dia tahu kalau aku kena tangkap 3 tahun 5 tahun penjara kan. Jadi stand up comedian dia tak rasa dia akan terjadi perkara tu pada dia. Jadi sebab tu kena tunjuk satu contoh. Hukuman kena berat, tapi janganlah berat sangat. Bagi saya 6 bulan penjara, biar dia rasa 6 bulan penjara, ataupun cukuplah 3 bulan penjara. Dia kata, buat apa aku nak cakap pasal Islam sikit, aku kena duduk penjara 3 tahun 3 bulan. Janganlah duduk lama sangat. Saya pun tidak mahu melihat mereka ini, mungkin dia tidak mendapat hidayah. Mungkin kalau kita menekan dia sehingga dia ditangkap, dia dipenjarakan sampai 2 tahun, kita pun rasa dia akan jauh dan lari daripada Islam yang sebenar, konsep Islam yang sebenar. Konsep Islam adalah terbayun. Konsep Islam adalah sentiasa bertolak ansur dan memaafkan. Dia sebenarnya kenapa yang dia boleh sampai ke tahap ni? Kalau dulu
orang buat gurau-gurau je lah buat agama ni. Tapi hari ni dia bukan gurau, dia betul-betul sampai ke tahap yang brother yang tumbuk pecah muka baru ni kan, hina Nabi, hina Allah, hina itu si semua dia sampai kan. Kenapa dia boleh sampai ke tahap tu? Dia otak dah rosak kan. Dia, saya minta maaf, saya tidak ada hak untuk bercakap benda yang terlalu melebihi daripada fakta yang kita terima. Dia adalah orang yang mengambil dadah. Kita dah cek, pihak polis berhubung dengan saya mengambil dadah. Bila mengambil dadah, mungkin dia dah tak ada kepercayaan kepada diri dia sendiri. Islam, orang nampak berat, tapi sebenarnya Islam tu mudah. Betul? Kalau tak ada Islam, ada tak keharmonian macam sekarang ni? Kalau semua orang Islam pergi kelab malam, habis lah huru-hara kan dunia, betul tak? Sebab tu, bila adanya Islam itu, ada juga orang di kalangan orang Melayu pergi ke kelab malam, tapi tak beramai sangat. Sebab apa? Dia sebahagian lagi memang takut kepada dosa sebab adanya Islam. Sebahagian lagi kecil lagi dia pergi juga kerana diri dia masih lagi separuh Islam lagi lah, ada lagi Islam lah ni. Dia salah, tapi dia masih lagi ada sifat malunya. Dia pergi tapi dia macam anggap tak apalah, hiburan, nanti aku taubat lah apa semua kan. Jadi sebab itu pentingnya Islam tu. Sebab Islam itu akan mencegah kita daripada berbuat maksiat. Solat itu mencegah kita daripada berbuat maksiat. Begitu. Okey, cerita yang tadi tu berkenaan dengan dia tahu ambil dadah adalah satu benda yang berdosa besar lah. Hayal kan, macam minum arak lah, tak ada beza saya rasa, lebih kurang lah. Jadi dia bercakap itu sebab dia tahu dia tak solat kan. Kemungkinan dia tak solat sebab dah tak mungkin lah orang dah nak solat dengan keadaan macam tu kan. Dia tak solat sebab, jadi ke waktu itu pula mungkin dia sedang kepalanya di alam yang lain kan. Bila di alam lain, dia nampak kemungkinan sewaktu itu Islam dia menjadi satu perkara, menjadi benteng pada dia. Macam dia kata, alamak, aku ni Islam ni tak benarkan arak, tak benarkan ini, tak benarkan berzina semua. Dia pula tengah khayal. Jadi dia buat satu tuduhan ketika itu. Tapi selepas kena empuk semua kan dengan semut-semut kan. Sebenarnya itu baru semut-semut sampai. Laba-laba saya blocking. Kan? Tapi saya sebenarnya mesej dah hantar dah semut dan laba-laba. Kalau sampai laba-laba tu saya ingat hilang lah. Jadi alhamdulillah Allah selamatkan dia kerana saya fikir kesian. Jadi bila dia orang datang tu, nampak tak, dia semalam dia tak normal, faham tak? Bila dia dah normal, dia boleh minta maaf. Saya nampak dia tidak normal waktu tu. Dan sebab tu saya pun menahan untuk semua orang pergi. Ramai orang nak pergi, dah geram sangat. Kenapa saya buat statement juga, sebab dia melibatkan Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang saya cintai, walaupun saya bukan orang baik. Saya sangat mencintai Nabi SAW. Saya ziarah Nabi, saya selalu beritahu pada Nabi SAW. Bila saya pergi ke kota suci, saya memang akan beritahu pada Nabi SAW. Saya bukan orang baik, tapi saya nak berjuang. Saya selalu baca kitab-kitab tentang sahabat Nabi 153, sahabat Nabi pahlawan terbilang dan sebagainya. So saya baca, walaupun saya bukan ahli, tapi saya juruskan anak-anak saya untuk pergi belajar. Anak saya pun seorang pun dah lepas ke Yaman, InsyaAllah akan berada di sana 7 tahun lah. Jadi saya nak anak saya cintakan kepada agama, walaupun saya bukan orang yang memahami agama. Dan saya akan bercakap dengan isteri saya yang di mana agama ni sangat penting untuk menjadi panduan hidup. Jadi kalau faizannya saya, kenapa dia jadi macam tu bang? Kerana dia tidak ada orang yang pandu dia. Allah bukan tak bagi hidayah kepada kita. Jangan bohong. Cakaplah kepada orang yang ada kejahatan berat macam mana pun dalam hidup, dia buat zalim macam mana pun, Allah berikan hidayah. Sama ada hidayah tu sampai kau sambut atau tak sambut, mesti ada. Pergi tanya dengan orang-orang yang duduk dalam kelab malam, yang duduk ada tak pernah kau terasa macam kau buat benda ni salah? Itu hidayah. Itu hidayah. Jadi sebahagian orang sambut. Ada saya jumpa, saya bagi talk juga ke dalam pemulihan dadah semua. Dia sambut dan dia terima dengan baik. Dan alhamdulillah dia jauh-jauh lebih baik daripada kita semua. Sebab apa tahu, dia dah duduk dalam dunia kejahatan, dia jadi jauh lebih baik. Jadi benda tentang agama ni, dia hidayah ni kena sambut. Sebab tu saya pernah cakap, orang-orang Islam yang mengajar dan belajar, orang Islam yang boleh mengajar, yang berdakwah, jangan cari orang yang nak dengar cerita orang yang suka pada agama. Contohnya kalau kita pergi masjid, kompom yang datang masjid tu semua nak dengar agama. Jadi mungkin kita kena buat dakwah di luar. Saya tengok sebahagian daripada influencer pendakwah dah mula keluar kan.
Kena buat dah ustaz-ustaz yang ada ilmu. Sebab tu kena faham. Kadang-kadang influencer ni dia punya ilmu, tapi kalau saya dengan dia, saya lagi bawah lah. Ada orang punya ilmu lebih tinggi lah kan. Tapi influencer ni tak cukup sangat hebat macam ustaz-ustaz yang ada betul-betul ilmu. Bukan ustaz celup tau. Ni ustaz betul-betul punya, ada alim yang kalau cakapnya boleh menangis. Kalau contoh macam Ustaz Wadi Anwar tu, Allah, kalau orang macam tu lah pergi ke lorong-lorong, saya ingat InsyaAllah dengan kelembutan dia, dengan sapaan dia, kalau kita tengok macam Tuan Guru Syekh Zainal Asri dengan kelembutan dia, macam Syekh Abu Zaki semua, inilah orang-orang yang saya nampak dia kena mereka kena menghantar anak buah mereka yang layak untuk pergi ke lorong-lorong, pergi dakwah ke kelab-kelab. Kerana apa? Islam ini adalah dakwah yang menyelamatkan. Ketika sebelum Nabi SAW datang, apa terjadi pada Arab Jahiliyah? Wanita itu dihina sehina-hinanya. Dikata wanita dihina, memang tengok kalau keluar anak wanita ni macam benci sangat dengan orang. Sebab dia kata wanita ni adalah hanya mainan bagi mereka, macam tu. Dan Nabi SAW datang dan Allah suruh Nabi SAW memuliakan wanita itu. Maka selepas itu wanita telah diangkat dan dimuliakan. Sebab tu kita tengok sekarang ni macam-macam konten komedi, konten yang terbaru, tarik tudung kan. Tarik tudung, maaf kak, saya nak tahu je akak marah ke tak marah. Bodoh bukan main. Mari kita try. Okey, tarik sepak kepala, maaf, nak test juga. Tak bukan bila kita, ya, dia kan nak buat konten yang begitu kan. Itu kan konten sebenarnya memadukan agama kan. Yang buatnya siapa? Orang Melayu. Tu abang nak tanya. Lately, kenapa yang pasal tak lately ni yang banyak menghina agama ni datang daripada bangsa kita sendiri? Melayu pasal tak? Pertama saya kena jelas kat sini majoriti negara kita 60% lebih ada orang Melayu. Jadi sudah pasti yang akan paling banyak dekat penjara orang Melayu. Tapi kena betulkan dulu fakta yang paling banyak kat penjara orang Melayu, dekat mana sekalipun mesti orang Melayu. Yang paling banyak buat masalah mestilah Melayu juga, sebab negara Malaysia. Sebab tu kita kena betulkan keadaan. Macam di China juga. Siapa yang paling banyak buat masalah di China? Orang China. Siapa yang paling banyak masuk penjara? Orang China. Semua. Dekat Malaysia ni, itu bukan sebab dia. Tetapi ini adalah kumpulan-kumpulan yang di mana bagi saya adalah orang yang tidak mempunyai fikiran yang bernas tau. Yang tak boleh berfikiran waras. Sebab sekarang ni semua gila nak buat konten. Semua nak ikut trend. Kejap trend macam ni lah, kejap trend macam ni. Nampak contohnya, nampak orang pakai kasut yang mahal yang harga ribu-ribu, ni trend pun nak ikut trend tu. Jadi inilah sebenarnya saya nampak mentaliti rakyat sebenarnya kena ubah. Jangan ikut barat tak ikut kita, kita nak ikut barat satu. Barat pun bingung kita. Aku pakai macam ni sebab ini negara aku sejuk, jadi aku kena pakai jaket. Gila apa siang lagi kat Malaysia nak pakai jaket yang tebal. Saya maksudkan begitulah. Maksudnya kita ni sebenarnya ikut apa sebenarnya hidup kita ni kan? Orang Melayu Islam sebenarnya ikut apa? Ikut siapa hidup? Bukannya kita nak suruh pakai macam orang Arab, pakai jubah setiap hari. Tidak. Itu jasad saja. Kalau orang tanya pada saya, songkok tu hanyalah jasad saja, pakaian saja. Sebaik-baik makanan nak diberi adalah qalbi dan roh kita, hati kita. Kalau hari ni pakai songkok, pakai jubah, tapi kalau masih lagi buat perkara-perkara yang haram, tak guna juga. Jadi pakaian, sebab tu kalau ada orang kata kalau nak berdakwah ni kena pakai songkok, kena pakai ni. Dakwah tu sebenarnya kita tidak menganggap kita sebagai satu pendakwah. Hati kita ni sebenarnya nak kena dakwah. Hati kita macam mana? Tengoklah sekarang ni, kalau ada buat macam sekarang ni, saya duduk bising. Saya bukan duduk bising, saya terpaksa ke depan sebab saya menunggu juga orang parti politik keluar. Tapi bila tak ada siapa-siapa nak keluar, maka saya sebagai orang yang bukan baik tapi menganggap diri saya Islam, saya mestilah kena gerakkan tanggungjawab saya kena keluar. Bila saya keluar, dikatakan pejuang agama bangsa dan juga Islam. Saya pun kadang-kadang, saya hidup bukan untuk puaskan hati siapa-siapa. Saya buat adalah kerana hati saya meletakkan saya orang Islam lah. Kalau saya yang jahil pun nampak orang hina Nabi SAW ni benda yang menyakitkan, seperti macam siat tau, saya punya darah-darah ni ke kulit-kulit dia. Takkan orang-orang para ilmuwan agamawan tak nampak?
Ya, benda ni saya kadang-kadang jadi kebingungan pada saya. Tapi saya masih husnuzon dan saya masih lagi tidak menghentam mereka. Saya tidak menghentam mereka. Tapi sebab tu saya nampak hari ni, lately ni adalah orang dah tidak boleh berfikir bila buat satu-satu benda. Contohnya tarik tudung yang saya sebut tadi, macam bodoh punya. Dan saya nampak sangat bahayalah keadaan pendedahan yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Kerana saya nampak contohnya ada juga konten yang saya pernah tengok memalukan pasangan. Orang try nak bayar duit untuk jadikan pasangan semua. Bodoh-bodoh punya konten lah sebenarnya. Ia sebenarnya merosakkan. Apa terjadi bila benda ini terjadi? Culture tau. Culture kita begitu. Dan jadi contohnya saya minta maaf, contohnya dalam drama TV sebahagian kecil punya drama, mak mentua tak suka anak menantu, fitnah anak menantu, benda-benda macam ni dah jadi. Jadi benda-benda ini sebenarnya apa jadi? Oh, orang Melayu, ini culture orang Melayu. Saya sakit sebab orang Melayu tak macam tu. Orang Melayu bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang sangat bertamadun. Dan pasal apa kita perlu dilabelkan sebagai bangsa yang lemah? Dan kenapa dia orang buat dalam konten komedian macam tu? Kerana dia nampak kita lemah. Kita terima. Dia ingat kita bodoh dan lemah. Kalau tadi macam abang cakap, abang dia jelas sebagai pejuang bangsa Melayu saja kan, bila abang cakap isu ni kan. Tapi saya tengok kalau kata agama lain, orang Melayu menghina agama lain pun abang ke depan juga pergi. Kita pergi. Kenapa kita pergi? Mana ada Nabi SAW ajar kita untuk boleh hina agama lain? Saya kata kita hidup ni ikut siapa? Saya tanya soalan tu kepada masyarakat dekat luar sana, kita hidup ikut siapa? Kalau kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah. Sunnah siapa? Nabi SAW. Perbuatan Nabi. Kalau kita ikut ni, kalau contohlah Nabi buat banyak. Kalau kita boleh ambil 10 daripada apa yang Nabi buat, sudahlah. Sudah, kalau ada orang Melayu ni pergi hantam agama lain pun, Ustaz Azmi akan ikut. InsyaAllah kita memang keluar dari dulu. Berapa banyak video-video yang kita keluar yang kita bantu orang bukan Islam. Sebab tu kena faham, saya juga aduan diterima setiap hari. Tapi tak setiap hari pun saya keluar pasal video. Sebab apa? Ada benda yang boleh kita membuka, ada benda yang kita boleh terbuka, ada benda yang kita tak boleh buka. Sebab apa? Kerana ia melibatkan aib. Kita bukan boleh simply orang datang mengadu pada kita tahu dia ni bersalah, tapi dia kata, Tuan tolonglah saya nak berubah, saya nak bertaubat semua. Boleh tak Tuan? Okey, kalau macam tu kita buat rundingan, awak selesaikan, awak bayar macam ni secara bulan-bulan. Boleh tak saya sebar masa dia lagi? Dia dah cakap macam tu. Tak boleh. Kalau saya buat juga, satu saya sebarkan aib dia, saya sebarkan keburukan dia, semua saya sebarkan. Satu, dia jangan minta maaf. Saya bukan Tuhan tau, saya bukan Allah nak boleh suka-suka tak maaf orang. Yang menyebabkan kita terpaksa tularkan sebab kes-kes mudarat. Dah tipu orang dekat 10,000 orang. Ramai saya kalau kena tipu. Kalau kita tak sebarkan dia, maka akan lebih ramai orang kena tipu, dizalimi. Jadi sebab itu kena faham, stand saya adalah bergerak berdasarkan, saya akan senang cerita macam ni lah. Saya memang terbayun dulu membuat penilaian. Saya akan nego. Kadang-kadang bila cari tak jumpa tu, terpaksa buat live tu. Dah cari semua pelusuk satu Malaysia dah pergi, tak jumpa. Isu agama ni ada orang politik juga yang terlibat. Seperti Ramasami, Hannah Yeoh. Yang Hannah Yeoh tak setuju kelab tu ditutup. Ramasami kan isu. Ya. Beberapa orang politik juga terlibat menghina, dia terlibat dalam menyokong. Boleh mengkomen. Sebab itulah saya tak tahu apa stand YB Ramasami dengan YB Hannah Yeoh. Pertama, saya menghormati mereka kerana apa? Mereka adalah pemimpin dalam parti. Okey, parti ditubuhkan untuk apa? Saya nak begitu. Semua ni general saya cakap. Parti ditubuhkan untuk apa? Perjuangan lah. Bawa kepada rakyat. Bawa apa rakyat nak minta. Rakyat nak apa? Majoriti sokong apa yang nak kan. Jadi parti tertubuh, dia mesti ada visi, misi, objektif perjuangan. Itu wajib kan. Jadi apakah visi misi DAP kan? Saya tak apalah, saya tak sebut DAP. Apakah visi dan misi YB Hannah Yeoh dengan YBP Ramasami? Apakah visi dan misi mereka? Kalau sekali dia orang buat kejahatan pasal ini, tak apa. Banyak kali dah. Dulu kes kalau orang Melayu nak 13 Mei, marilah, kata YBP Ramasami. Ada video dia, ada tular. Hannah Yeoh berkaitan penggunaan nama Allah dan sebagainya. Banyak benda. Jadi saya nampak adakah mereka ini mempunyai prinsip. Saya bersetuju banyak perkara dengan orang berdua ni, tapi kadang-kadang saya tak berapa setuju dengan, kadang-kadang saya rasa saya tidak menganggap mereka ada berjuang kepada keadilan. Saya tak nampak itu keadilan. Saya nampak dia bukan juga berjuang reformasi, bukan.
Sebab mereka nampak kepada berjuang kepada bangsa DAP. Faham bangsa DAP, bukan bangsa Melayu, Cina, India, bukan. Bangsa DAP ni apa? Dia orang hanya nak kayakan poket dia orang je. Saya tak kata mereka dua kayakan poket. Maksudnya mereka buat benda tu tak natural. Tak natural langsung. Sebab tidak menampakkan bahawa nak bantu. Kalau kita nampak jelas P. Ramasamy komen apa? Dia kata Mak Kilau adalah pejuang petani. Saya mengikuti sejarah Mak Kilau. Saya membaca buku-buku dia dan saya mendapat pendengaran daripada daripada orang terdekat dalam cicit Mak Kilau. Mak Kilau ni boleh dikira sufi tau. Dia sufi. Jadi macam mana nak kata dia pejuang petani, dia pun apa? Dia legenda kepada bumi Melayu. Dia seorang pendekar, seorang dianggap sebagai orang yang tarikat, yang hidup dengan syariat hakikat, tarikat ma'rifatullah ni dalam hidup dia. Macam mana kenapa you perlu komen? Itu je. Diam lah. Tak komen, kau nak komen buat apa? Sebab satu, dia tak ada kena-mengena dengan hidup kau, kan? Ada ke Mak Kilau kena mengena, almarhum Mak Kilau kena mengena dengan Ramasamy? Tak ada. Adakah Mak Kilau ada related adik-beradik dengan Ramasamy? Tak ada. Adakah dia ganggu politik you pada zaman you kat Penang tu? Tak ada juga. Jadi apa yang dia rasa tergugat sampai dia komen? Dan apa sebab dia nak tukar daripada pejuang tanah air Malaysia ni, Pahang, bumi Pahang tu, kepada pejuang petani? Apa sebab? Apa? Sebab tu saya nampak, tolong menjadi orang yang ada stand. Kena ada stand, kan? Maksudnya saya nampak dia setiap kali dia komen, saya minta maaf, dia akan komen kepada benda yang melibatkan agama Islam sahaja. Lepas tu dia akan hentam orang Islam. Lepas tu dia akan komen pendakwah. Lepas tu dia akan gunakan dia punya kuasa untuk menyekat. Jadi ni benda ni yang saya nampak saya nampak kesianlah kepada rakyat Penang. Ini saya kena cakap dengan dia. Sebab rakyat Penang sebahagian kecilnya menyokong kamu. Jadilah pemimpin yang telus. Betul lah bawa. Penang ada orang Melayu. Kat Penang ada orang Melayu, ada Cina, ada India. Tolonglah jadi pemimpin yang natural. Betul-betul bantu semua kaum. Ni bawa kepada perpecahan. Dia bawa kepada perpecahan tak? Dia bawa pada perpecahan. Sebab apa? Sebab dia komen pasal Mak Kilau menjadi ikon kepada kita semua. Ini benda yang saya rasa dia tak perlu komen. Tu yang pertama. Yang kedua pula berkenaan YB Hanayu. Saya bersetuju dengan banyak perkara pasal dia. Tapi pasal benda ni saya kata tak boleh. Sebab apa? Kalau tidak menjadi itibar kepada kelab komedi club ni, kat Malaysia ada 20 lebih. Dia orang jadikan pentas tu sebagai free mic untuk test lawak mereka, skrip mereka untuk dibawa kepada pentas yang lebih besar kalau dia nak buat show di luar negara, di Singapura dengan Australia dan sebagainya. Jadi kalau kita tak kalau skrip itu dipakai dalam free mic dan secara openly menghina agama bangsa dan negara ini, ia akan berterusan kalau tidak ada gap. Maksudnya kalau you cross the line, kita akan buat you macam tutup crack comedy club yang Rizal punya. Dia tahu benda tu. Dia mindset jangan. Dia nampak je macam lebih, dia terus pergi kat pentas, tarik terus mic, you tak boleh cakap. Yang ni tak boleh. Ini this is our rules. Satu dia tak off mic, kedua dia upload. Tak, saya rasa mungkin dia tak upload. Saya rasa mungkin orang dah geram. Sebab kelab ni dah berbelas tahun. Dan mereka punya lawak semua macam tu dari dulu. Jadi mungkin orang kat dalam members dekat situ, oh cukup minuman keras semua cukup kat situ. Jadi maksudnya bukannya diorang memang tak ada rules, tidak ada peraturan dan suka-suka nak cakap apa kat dalam pentas tu, nak buka baju, nak apa tu, suka hati diorang. Kita tak nafikan, lantaklah kau nak buka baju ke kau nak ni, tapi janganlah kaitkan dengan Islam. Saya hafal juzuk 15 juzuk Al-Quran semua, pak buka baju tak masuk akal. Maksudnya memang nak menunjukkan Islam tu lemah dan bodoh. Dia nak menunjukkan itu. Yang itu kita marah. Dan pemilik kelab tu juga perlu kita balik pada tajuk Hanayu ni, kenapa perlu juga tutup? Kena tutup. Jadi itibar kepada kelab lain, jangan buat ni. Nampaknya dia sendiri boleh rampas mic. Okay, for everybody, for audience, I'm so sorry, this joke cannot be published because it's too much. It's about Malaysia. We are saying we are the people in this country. Faham maksudnya? Dia boleh cakap itu. Dia apologize lah.
for people. Jadi dia boleh rampas dan dia boleh cakap kepada audience. Jadi audience pun tahu, awareness, benda ni tak boleh cakap. Jadi jangan kita viral. Tadi video dah rakam ni, buang kan. Please delete the video. Don't kan. Okay, settle. Nak maksudnya sekarang ni itulah sebab